Po amai-amai belalang kupu-kupu, mari rakan taulan kita belajar benda baru. Okey, hari ini kita akan bawa satu lagi topik, iaitu Google Earth versus drone footage. Okey, mana datangnya idea nak buat cerita ni sebenarnya adalah kaitan dengan hari tu yang kita belajar online. Because of this pandemic COVID-19 ni, membuatkan saya terfikir, okey, apa medium kita perlu secara online untuk kita nak pergi buat design. Okey, design, bila kita buat design, kita memerlukan, bila kita buat building design, kita perlukan information daripada tapak. Itu site, our own site. So, site dan design memang berpisah tiada. Sebenarnya bila you nak buat design, nak buat building, you kena tengok surrounding, you kena pergi merasai tapak tu, you kena faham circulation tempat tu, traffic, pokok, angin, semua dekat tempat tu. Jadi, oleh itu saya terfikir, bila kita dah ada pandemik ni, bila kita dah ada PKP ni, tak boleh keluar kan? Jadi, apa yang kita perlu buat? Sebenarnya, kita masih ada lagi medium-medium yang boleh digunakan. Antaranya Google Earth dan juga drone footage tadi tu. Okey, so sekarang ni saya nak terangkan sedikit ya tentang Google Earth dan juga drone footage. Okey, Google Earth ni untuk pengetahuan Google Earth, kalau you perasan kita ada Google Earth, kita ada Google Maps, kita ada Google Street View. Jadi mana satu nak pakai? Sebenarnya tiga-tiga ni you boleh pakai. Google Earth dia berkesinambungan dengan Google Maps dan juga ada kesinambungan dengan Google Street. Dan juga sekarang ni, for your information, Google Earth dia ada banyak tau. Dalam dia, kita ada Google Earth Engine, kita ada Google Earth Virtual Reality, kita ada Google Outreach, kita ada Google Studio. So, all these Google sebenarnya boleh tolong you dalam you punya information. Okay, next. Dalam review kali ini, Google Earth versus dengan drone footage ni, kita akan ambil satu drone footage menggunakan, hari ini kita akan bawakan drone DJI. Okay, so this is drone daripada DJI Mavic 2. Alright, dan nanti kita akan dapatkan footage dia. Okay, dan juga ni adalah dia punya smart controller, which actually smart controller ni untuk pengetahuan you, selama ni controller dia detached with the screen. Smart controller ni dia dah bersama-sama dengan screen dia. Itu je perbezaannya. Alright? Okay. Jadi hari ini bila kita tengok di sini kita dah bawakan kat sini Google Earth versus drone footage. Benda-benda yang saya nak ketengahkan, okay, the differences adalah between the real time, information, presentation, user interface, scope of work dan official data. Nanti saya akan terangkan macam mana. Alright. So, untuk kalau you perasan dekat sini, saya dah dapatkan 3 aplikasi Earth, Street View dan Maps, which actually you boleh install dalam phone you. So, bila you boleh install, maksudnya you just boleh click in dan buka. So, hari ini saya akan bawakan, okay, ini adalah sekitar Seri Iskandar. Okay, saya akan bawakan you ke tempat yang ke projek saya yang pernah saya laksanakan sebagai arkitek projek dulu. Nanti kita akan tunjukkan. Okay, yang itu tadi Google Earth, Google Maps. Alright, kalau you nampak di sini, this is map. Map memang nampak seperti peta lah. Okay, kenapa? Apa beza Google Earth dengan Google Map ni? Google Earth dan Google Map ni bezanya bila Earth dia ada satelit. Alright, dia akan nampak on the terrain, kita akan nampak on the tanah dia semua. Kalau Google Map ni sebenarnya dia lebih memfokuskan kepada navigation from one point to another point. Alright, Google Earth ni sebenarnya dia dah develop sekarang ni towards 3D views. Okay, so nampak 3D, kalau bandar-bandar you memang dah boleh masuk ke bandar-bandar untuk mendapatkan 3D views dia. Okay, with that, itu Google Earth dan Google Map. Kalau you Google Street View ni you boleh masuk tadi dalam Maps ataupun Earth tadi, you boleh nampak, you boleh pergi ke jalan dan you boleh nampak persekitaran dalam mata kita yang di atas tanah. Itu bezanya tadi. So, jadi sebenarnya you boleh menggunakan tiga benda ni tadi, Google Earth, Map dan Street, untuk you punya own site collection data.
Alright, so di sini kalau you perasan saya membandingkan between Google Earth dan drone footage untuk real time. So what's the difference between these two? Alright, sekarang ni kita cuba buka satu daripada Google Earth di sini. Okey, ini adalah Seri Iskandar. Okey, sekarang Google Earth interface yang baru, dia ada map, dia tunjuk ada card dekat sini So dia nak tunjuklah bagi tahu bandar Seri Iskandar yang saya sedang berada sekarang ni. Okey, mari kita terbang. Kita terbang pergi ke ini UiTM. Alright. Okey, so ini adalah Majlis Daerah Perak Tengah ya. Okey. So ini adalah Majlis Daerah Perak Tengah. Okey, for your information, ini adalah laptop Surface. Okey, Surface ni memang dia touch screen. Jadi sebenarnya boleh navigate dengan mouse, tak ada masalah. Saya nak senang, saya navigate dengan tangan lah. Okey, ini ada satu projek dahulu saya pernah manage this particular project masa saya sebagai arkitek projek lah. So this project siap pada 2013. Okey, so sekarang ni kalau you tengok saya navigate ini Google Earth. Alright. So sekarang saya kalau nak tengok 2D, saya flip balik daripada 2D. Saya nak navigate kepada saya nak dapatkan street. Saya just ambil orang tu tadi, saya pergi ke sini. Tada, dia tunjuklah projek saya ni. Dia tunjuk jalan. Kita pusing sikit, pusing sikit. Pusing sikit. Sebenarnya susah nak navigate pakai tangan. Okey. So ini waktu siap dulu sebenarnya. Sekarang dah 2020. Ini sebenarnya for your information, gambar ni ataupun picture ni. Okey, this particular picture ini adalah 2013. Okey, ini cat pun cat yang lama dulu. Semuanya tak siap lagi. Okey, jalan pun tak siap ni, nak serahlah bangunan ni masa ni sebab baru nak tanam-tanam ni semua ni. Masa ni. Okey, so ini memang gambar lama sebenarnya. Okey, so kita balik pada 2D. Okay, kita pergi balik, alright. Okey, kita keluar balik. So sekarang ni saya nak tunjuk you what happen when kita dah ada update. Okey. Google masih menggunakan juga keperluan daripada orang-orang persekitaran, dan ini adalah memang gambar terkini 360 So tadi gambar tu tak ada kan. So yang ini ada gambar yang terkini. Ini memang terkini. Padang permainan ni memang baru siap, pergola ni baru siap, taman ni pun baru dicantikkan. Alright. So ini adalah gambar yang terkini. Okey, kalau you Google Map, apa yang you dapat? Okey, so dalam Google Map yang you dapat, okey, this is map. Ni tadi majlis daerah. You boleh dapat banyak information. Sebenarnya you boleh pergi ke mana-mana you nak. Alright. So you boleh pergi satelit kalau you nak. Alright. Memang Google Map ni khususnya sebenarnya banyak kepada navigation from one point to another point. Dan kalau saya klik dekat sini, Majlis Daerah Perak Tengah. Okey, dia akan keluar maklumat. Okey, you boleh call, you ini alamat dia semua. Okey, so sebenarnya feature dia dekat sini sama. Dia ada 3D kalau you nak, tapi kita sebab dekat sini dia tak buat 3D Okey, dia tak buat 3D. Okey, so yang ini boleh dapat Google Street pun boleh juga. Yang ini adalah Google Street View, Instant Street View. Dia boleh masuk. Okey, so maksudnya you boleh dapatkan benda yang sama. Aplikasi dapat perkara yang sama dekat you punya interface ataupun you boleh masuk dalam you punya browser. Okey, so with that, apa yang membandingkan between perkara-perkara ni? So this is real time Google Earth dengan drone footage. What's the difference between these two? What's the versus of these two? Okey, jadi bila kita ada drone, alright, kita boleh fly pergi ke kawasan tu nanti. Okey, ke kawasan yang kita dah identify dan untuk kita nak punya site study. So sebenarnya drone ni dia real time at that time. Tadi kenapa saya tunjuk gambar yang bila dia street dia 2013 tak siap lagi. Nampak tak gambar tu lama. Okay, and then Google Earth ni, tapi untuk dia punya footage satellite, bukan footage dia punya satellite information terkini. Maksudnya dia punya terrain 2D dia terkini. Tetapi yang membezakannya bila kita ada drone, kita ada yang terkini, real time. So with that, okay, I have my pen over here, tapi saya tak boleh guna pen hari ni, minta maaf banyak-banyak. Pen habis bateri pula. Jadi kita buat tulisan je lah So drone footage saya dia tak real time So saya boleh bagi dia 0. Saya bagi dekat sini 2.
Okey, markah dia. So, dari segi information, okey, dari segi information, apa yang you boleh dapat daripada Google Earth dan juga drone footage tadi? Information, alright, daripada Google Earth, Google Map, Google Street. Ya Allah, banyaknya dia punya information. Memang data dia banyak, pelbagai. You boleh keluarkan banyak data-data daripada yang kita dapat tadi tu. Tapi with drone footage, sebenarnya you dapat blank footage lah. Information tak ada. Tapi you boleh dapat video, you boleh dapat picture. Betul? So, saya masukkan dekat sini. Dia ada information, tapi saya bagi markah information 2 di sini. Dan information dia sebenarnya 1 di sini. Okay, so membandingkan bahawa Google Earth tu lebih daripada drone footage ni tadi. Okay, dari segi presentation. Untuk Google Earth, presentation, maksud saya dari segi presentation kita nak bawa untuk site analysis, site data, is good. Okay, tetapi kalau kita nak menggunakan dia sebagai presentation yang with good resolution, okay, you nak buat grafik, you nak buat gambar, nanti dah siap you design building tu, you nak masuk dalam gambar you. Sebenarnya dalam Google Earth ni, resolution dia low, memang dia dikurangkan untuk dapatkan JPEG image. Tapi kalau you nak yang cantik, you kena nak ambil Google Earth Pro. Tapi sekarang ni you nak yang free version, nak guna Google Earth, resolution dia memang direndahkan. Okay, jadi tapi drone footage, you boleh control you punya resolution. You can get a best one, or maybe you can have a less resolution. So with that, dari segi presentation, saya bagi markah dekat sini 2, dekat sini 1. Okay, dari segi user interface UI, dari segi Google Earth, Google Map, Google Street, all this, okay, kalau you perasan bila you masuk dalam Google Earth tu semua, you browse to everything, you ada sedikit kesukaran nak browse tu, nak selok belok, nak masuk celah mana celah tu susah. Alright, cuma dia memang boleh bagi information, tetapi agak kekang you punya pergerakan you dalam you punya browsing tadi tu. Tapi kalau you gunakan drone tadi, you boleh give better impact, ataupun dari segi ni bukan user interface, maksudnya you boleh dapatkan information tu lebih fleksibel. So maksudnya kalau you nak masuk celah-celah mana tu boleh lagi. Alright, cuma dari segi isunya dari segi drone ni tadi, dia ada kekangan-kekangan yang lain. Nanti saya masuk dalam bahagian official data. Alright, so user interface, saya bagi markah 1 di sini, saya bagi markah 2 di sini. Okey, untuk scope of work. Untuk scope of work di sini apa maksud scope of work untuk Google Earth dengan drone footage ni? Okey, drone footage ni vast. Okey, bila you berkenaan drone, banyak information lain sebenarnya you boleh explore. Sebenarnya dengan drone ni you boleh buat mapping. Sebenarnya dengan drone ni juga you boleh buat surveying. Sebenarnya dengan drone ni juga you boleh buat measure drawing sebenarnya. There's a lot of possibilities, tapi you perlukan all these software lah. Cuma problem dia, software ni untuk drone dia mahal sedikit. Dia bukan mahal sedikit, mahal banyak. Jadi kalau Google Earth tadi free, alright, tapi scope dia adalah untuk information. Tapi as what I said just now, Google ni dia dah ada Google Earth Engine, di mana Google dia simpan data-data, you boleh buat time lapse. To all scientists boleh menggunakan all this information. Nampak Google Earth evolve, dia dah banyak information dia boleh bagi dekat you. Jadi untuk scope of work ni masing-masing fair. So bila dia fair kat sini, saya boleh bagi markah sini 2 dan sini pun 2 tadi. Okay, in terms of official data, Google Earth adalah hak milik Google. Apa semua yang you dapat maklumat tu adalah hak milik dia. Tetapi melalui drone footage ni tadi adalah apa yang gambar ataupun video yang you dapat adalah hak milik you sendiri. Cuma dari segi maklumat, okay, ini memang satu problem lah untuk drone. Sebenarnya satu tempat dia tak boleh jengah adalah mana kawasan yang no flight zone. So bila no flight zone ni, okay, contoh tempat airport ataupun ada certain tempat, contoh saya boleh bagi macam KLCC, ada tempat yang dia tak bagi untuk flight, ataupun tempat tu memang dah memang kawasan persendirian, tak boleh masuk. Okay, so with that, dia no flight zone, terpaksalah you memang rely on Google Earth semata-mata. Jadi di sini ada juga
official data dia Google Earth menang, ada official data drone menang. Jadi di sini dia hand in hand. Jadi saya pun letaklah markah 2. Saya letak markah untuk drone footage 2. Okey, nampaknya macam drone menang ni. Drone menang 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8. Dapat 8. Okey, so daripada Google Earth dan drone footage, saya bagi markah 8 dan 11. Nampaklah drone footage menang dalam kategori ni. Jadi sebenarnya bagi pendapat saya, antara drone footage dan Google Earth, mana yang you nak gunakan waktu yang you memang tak boleh nak ke tapak. Okey, sebenarnya you boleh gunakan sebelum you ke tapak, ke site, ataupun selepas ke tapak. Tapi with this pandemic sekarang ni, you tak boleh pergi ke tapak, tapi you perlukan maklumat juga. So memang you perlu pergi boleh menggunakan this Google Earth dengan drone footage. Okey, so sekarang ni Google Earth dan drone footage, Earth kalah lah jawabnya, footage drone menang. Tapi sebenarnya yang you perlukan bagi saya, pendapat saya, kedua-dua Google Earth dan drone footage ini saling melengkapi. Sebenarnya boleh memberikan banyak impact bila you menggunakan kedua-duanya. Sebab bagi saya lah, Google Earth ni dia lebih kepada informatif. Alright, with drone footage ni tadi, dia boleh memberikan you, balancekan balik information you yang untuk ke tapak. Okey, macam saya reply tadi, design dan site study berpisah tiada ya. Memang kita perlu ke site. Alright, okey, ciao, thank you. Terima kasih, bye, ciao, 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 bye bye. Kita nak pergi ke majlis daerah Perak Tengah lah. So drone is launching and this is our pilot, Cik Azri. Alright. So interface dia macam ni. So ni pilot interface dia. So saya akan cuba fly. So kita nak pergi ke majlis dengan pasang puri kan. Okay, so sekarang ni boleh tak kita cuba buat 180 dulu rather than 360, dapatkan gambaran hadapan.